Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, yang amat kita hormati dan kita sayangi, tidak ada yang kita lakukan tetamu kita malam ini Al-Fadil Ustaz Guru kita dalam kajian bahasan Diri Al-Hafiz, insyaAllah akan menyampaikan ceramah beliau sebentar lagi seperti menyebut hari Ibu, dan kebetulan pada hari ini juga adalah hari Ibu. Jadi kehadiran Al-Fadil bersama kita pada hari ini merupakan sesuatu yang amat kita lakukan, dan kita panjatkan sedikit syukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat menerima seorang tokoh yang tidak asing. Jadi tetap berdoa untuk tidak mengingatkan masa, saya ini mempersilakan Fadil Datuk Haji Hasan bin Hafiz untuk menyampaikan ceramah beliau pada malam ini. Silakan. Ini untuk rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullahu hamdan hamidin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrar as-sadiqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin war rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali yang kita muliakan saudara pengacara majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Ibrahim, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan imam, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya-Allah pada malam ini, di tempat ini dan dalam suasana begini, insya-Allah kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah. Saya mulakan dengan kalimat alhamdulillah, kalimat suci yang melambangkan kesyukuran kita, terima kasih kita, tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sentiasa menyebut kalimat ini, Allah akan melipat gandakan lagi nikmatnya kepada kita insya-Allah. Dan alhamdulillah buat kali keduanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya, hidayahnya, riayah serta inayahnya kita diberi kesempatan, diberi peluang dalam masa yang agak terhad ini untuk sama-sama berada dalam satu majlis ilmu, majlis rahmah, majlis maghfirah.
majlis yang dinaungi dengan sayap-sayap malaikat yang penuh rahmat dan barakah. Dan pasti tuan-tuan puan-puan malam ini kita akan mendapat kerahmatan keberkatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Berbahagia dan bertuahlah tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk malam ini saya tak diberilah masa untuk saya bercakap. Tak dinyatakan ceramah apa, cuma ceramah saja. Saya tak tahu ceramah apa. Cuma sempena hari ibu, biasanya tuan-tuan ceramah ni kalau sekejap 10 minit 15 minit, itu namanya tazkirah. Tuan-tuan kena faham, sebut tazkirah artinya ceramah ringkas 10 minit atau 15 minit. Itu nama dia tazkirah. Sampai sejam itu bukan tazkirah lagi dah. Nak panjang sikit sampai masuk waktu isyak, itu namanya kuliah maghrib. Masuk isyak, kita berhenti, sembahyang isyak kita balik. Itu namanya kuliah maghrib. Nak sambung sampai jam 9, itu namanya ceramah umum. Nak sambung lagi sampai pukul 10, boleh. Itu namanya ceramah perdana. Nak sambung lagi sampai pukul 11, boleh. Itu nama dia rapat umum. Itu kena panggil politik yang panggil saya. Jadi tuan-tuan nak yang mana? Nak tazkirah ke? Nak kuliah maghrib ke? Nak ceramah umum ke? Nak ceramah perdana ke? Yang mana tuan-tuan nak? Mana orang masjid ni? Nampak orang masjid tu mana dia? Dia minta orang masjid tolong jawab sekejap. Dia nak tazkirah ke? Ceramah umum. Namanya ceramah umum. InsyaAllah 9.30 kita berhenti. Boleh? Boleh? Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Masuk waktu isyak tak payah azan. Itu syaratnya. Sebab ulama kata hukum azan ini hukumnya sunat, bukan wajib. Kalau buat dapat pahala, tak buat berdosa? Tak. Itu hukum. Tujuan ada dua. Bilal azan di masjid ni tujuannya ada dua saja. Tapi kalau azan di rumah banyak tujuan. Kadang-kadang di rumah tu orang beranak pun azan. Datang ribut kuat pun orang azan. Berlaku kebakaran pun orang azan. Nak jalan jauh pun orang azan. Tapi di masjid dua tujuan saja. Yang pertama, kita azan nak bagi tahu masyarakat sekeliling bahawa waktu isyak sudah masuk. Satu. Tapi kalau kita tak azan pun, agak-agak masyarakat sekeliling tahu tak isyak masuk? Tak tahu. TV, radio, surau, masjid lain berlama-lama. Kalau kita tak azan, orang tahu. Yang kedua, azan masjid tujuan dia hayya 'alas salah. Nak panggil orang mari semayang. Mari semayang. Jadi kalau kita azan panggil orang mari semayang, saya rasa tak ada orang mari dah. Yang ada ini dia. Kalau ada orang mari nak semayang, lagi bahaya. Tok bila panggil semayang, orang mari nak semayang, tengok-tengok ustaz tak habis-habis ceramah lagi. Haram jarah punya ustaz kata. Saya kena hamun. Maka sebab itu tak payah. Okey? Boleh. Dan kebetulan sempena menyambut hari ibu baru 3 hari lepas, 4 hari lepas, hari Ahad baru ni. Dan kebetulan hari ini kita sambut hari guru. InsyaAllah saya cuba akan menyentuh tentang ibu dan juga sebagai guru.
Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang saya dapati malam ini ramainya kaum bapa. Yang kita cakap pasal ibu tak ramai. Walau bagaimanapun bapa-bapa akan dapat manfaat insya-Allah. Soal pertama, bila mana kita sebut ibu, siapa sebenarnya ibu? Siapa sebenarnya ibu? Saya nak takrif ibu tu siapa? Ibu mengikut takrif para ulama ialah perempuan yang telah mengandung dan melahirkan anaknya yang sah taraf. Disebut sah taraf. Seorang perempuan yang mengandung dan melahirkan anak yang sah taraf. Karena hari ini ada perempuan-perempuan yang mengandung dan melahirkan anak yang tak sah taraf. Ada? Tahu siapa mereka? Jangan cakap banyak. Nabil kata, lu fikirlah sendiri. Jadi yang cakap hari ini ialah perempuan yang pernah mengandung dan melahirkan anak yang sah taraf. Berarti dia ada suami. Maka perempuan itu bagi anak yang dilahirkan ialah ibunya. Walaupun hari ini Islam mengiktiraf 5 ibu. Mungkin tuan-tuan tak pernah terfikir 5 jenis ibu yang diiktiraf oleh syarak, yang diiktiraf oleh Islam, yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Yang pertama yang kita namakan ibu kandung. Ibu kandung ialah ibu perempuan yang melahirkan kita. Itu pertama sekali namanya ibu kandung. Satu. Mungkin di kalangan tuan-tuan masih ada ibu. Mungkin di kalangan tuan-tuan yang sudah tidak ada ibu, yang sudah tidak ada ibu kandung, tapi ada ibu lain. Ibu apa? Yang kedua ialah ibu susuan. Ibu susuan diletak nombor 2. Sebab Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul, ma yuhramu fin nasab yuhramu fil radha'. Apa yang diharamkan pada nasab dan keturunan, maka samalah diharamkan pada penyusuan. Artinya mahram pada keturunan samalah mahram pada penyusuan. Ibu susu kita, saudara susu kita, adik susu kita, samalah seperti mahram pada keturunan. 2. Yang ketiga, ibu mertua. Ibu mertua artinya ibu suami kita atau ibu isteri kita. Ni yang belum kahwin lagi tak ada ibu mertua ni. Ni belum ada lagi ni. Ni tak cukup umur. Belum ada ibu mertua. Tunggu sekejap. Yang ketiga, ibu mertua. Besok bila kita berkahwin, ada isteri, maka mak isteri kita itu ibu mertua kita. Dan yang keempat, ibu tiri. Ibu tiri ialah isteri kepada bapa kita. Macam mana pula isteri bapa kita? Dia mak kita dah meninggal, ayah kahwin lagi. Bila ayah kahwin lagi, maka isteri baru ayah itu adalah ibu tiri kita. 4. Dan yang kelima, ibu angkat. Siapa ibu angkat? Ibu yang memelihara kita, yang membesarkan kita, yang menanggung kita. Ada dengan celah bawah ini yang bela kita. Itu namanya ibu angkat. Maka ini jenis 5 jenis ibu yang diiktiraf oleh Islam. Adapun ibu ayam tak masuk. Ibu ayam tak masuk. Tiba-tiba hari ini lahir lagi satu ibu, di mana ulama fiqh tak pernah terfikir masa dulu ada lagi seorang ibu, iaitu yang dinamakan ibu tumpang. Walaupun di Malaysia tidak berlaku, mungkin pernah berlaku, tapi di barat sudah banyak berlaku.
Ibu tumpang artinya seorang isteri yang tidak mampu melahirkan zuriat, lalu disenyawakan dan dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan yang bukan istrinya. Saya ulang lagi sekali, mani suami isteri disenyawakan, akhirnya dimasukkan ke dalam rahim seorang perempuan, tak kira siapa perempuan itu. Akhirnya perempuan itu mengandung dan dia beranak, maka perempuan ini nama dia ibu tumpang. Di barat contohnya, pernah seorang nenek melahirkan cucunya. Seorang nenek melahirkan cucunya. Cucu nak panggil apa kat nenek tu? Nak panggil mak, bukan mak dia. Nak panggil nenek, dia mengandung dengan dia. Nak panggil apa? Panggil mak tok, atau panggil mak nek. Walau bagaimanapun, Islam tidak iktiraf ibu tumpang, sehingga fatwa telah pun dikeluarkan. Jika sekiranya seorang suami ada dua isteri, disenyawakan antara mani suami dengan isteri yang pertama, ambil mani suami, ambil mani isteri pertama, disenyawakan, lalu dimasukkan rahim isteri yang kedua, pun dianggap tak sah taraf walau isteri yang kedua. Maka sebab itu Islam tidak mengiktiraf ibu tumpang. Maka dalam ibu yang diiktiraf hanya 5 saja: ibu kandung, ibu susuan, ibu mertua, ibu tiri, ibu angkat. Baik, walau bagaimanapun, malam ini kita akan menjurus perbincangan kita tentang ibu kandung. Bagi orang yang tak ada ibu kandung, dia boleh hormat ibu mertua dia, ibu susuan dia, ibu tiri dia, boleh jadi. Yang penting ibu kandung. Baik, walaupun hari ini ada suara-suara yang kita dengar, kenapa nak sambut hari ibu setahun sekali? Pada Islam hormat ibu tiap-tiap hari. Memang tiap-tiap hari kita hormat ibu kita, kita layan ibu kita, berjumpa ibu kita, bersuak ibu kita, tolong ibu kita. Tetapi sebagai penghormatan seorang ibu, kita jadikan setahun satu hari untuk hari kita hormat ibu, lebih pada hari-hari lain yang dinamakan hari ibu. Bukan berarti seorang sekali kita hormat ibu, kita tiap hari. Cuma sebagai satu penghormatan, diperuntukkan satu hari yang kita namakan hari ibu. Kita pergi negara Arab contohnya, di Mesir contohnya, ada satu hari namakan Aidil hari raya ibu. Maka sebab itu tidak jadi kesalahan. Baik, kenapa perlu hormat ibu? Saya dah buat sejarah, subhanallah. Kalau kita lihat dalam sejarah manusia sejak zaman Yunan purba, tak kira dia ibu ke, dia isteri ke, dia wanita ke, dia perempuan ke, dia anak gadis ke, maka makhluk yang bernama perempuan ini langsung tidak punya nilai dalam masyarakat. Tak kira siapa dia, dia ibu ke, dia isteri ke, dia janda ke, anak gadis ke, asal perempuan, dia tidak punya nilai dalam masyarakat. Saya nak bawa sejarah. Contoh, di kalangan masyarakat Yunan purba, ini cerita lama tuan-tuan, di Yunan. Sekarang Yunan pun tak ada dah, di negeri China. Yunan pun tak ada sekarang dah. Dalam sejarah ada sebut, di kalangan masyarakat Yunan purba, dalam satu tahun ada satu hari yang dinamakan Hari Bakus, B-A-K-O-U-S, Bakus. Apa dia Hari Bakus? Hari di mana orang lelaki masyarakat Yunan purba diharuskan pada hari itu untuk memilih mana-mana perempuan yang dia suka untuk puaskan nafsu dia. Sebab di kalangan masyarakat Yunan purba
mereka beranggapan wanita ini Allah cipta dia hanya semata-mata untuk memuaskan nafsu laki sahaja. Itu tujuan Allah cipta perempuan, tak lebih daripada itu. Maka sebab itu mereka cipta satu hari dalam setahun, namanya hari Bakus. Hari itu si laki khas yang belum kahwin ni boleh pilih mana-mana perempuan yang dia suka untuk puaskan nafsu dia. Kalau perempuan yang dipilih itu menolak, perempuan itu akan ditangkap, dikurung dalam gua tanpa diberi makan, tanpa diberi minum, sehingga mereka meninggal dunia. Itu di kalangan masyarakat Yunan purba. Datang masyarakat Cina purba. Orang Cina purba, dia anggap perempuan ini tak kira siapa dia. Dia isteri ke, dia ibu ke, dia gadis ke, dia janda ke, asal perempuan. Orang-orang masyarakat Cina purba menganggap perempuan ini punca segala malapetaka. Berlaku banjir besar, itu perempuan punya hal. Berlaku kemarau, perempuan punya hal. Berlaku gerak gempa, perempuan punya hal. Mereka menjalahkan perempuan 100%. Maka sebab itu di kalangan masyarakat Yunan purba, kalau mereka nak mengelak daripada bala bencana, maka perempuan perlu dikawal sejak mula dia lahir. Jangan beri kebebasan. Di antara cara yang mereka lakukan ialah sebab anak mereka mula boleh berjalan, mereka pakai kasut yang diperbuat daripada kayu atau besi, tak buka-buka, supaya anak perempuan mereka tidak berjalan jauh. Akhirnya badan membesar, kakinya kecil. Itu yang tengok di kalangan masyarakat Cina. Sekarang kadang ada, tak nampak Cina yang badan besar, kakinya kecil. Ini pahaman Cina purba dulu. Cara mereka lakukan supaya anak-anak perempuan mereka tidak berjalan jauh, jangan merayak kulu kilir, itu dengan memakai kasut dan jangan buka-buka. Akhirnya badan membesar, kakinya kecil. Itu di kalangan masyarakat Cina purba. Datang di kalangan masyarakat Hindu purba, ada satu syariat, nama dia syariat Manu. Sekarang tak ada lagi dah. Di kalangan masyarakat Hindu purba ada satu syariat namanya syariat Manu, M-A-N-U, Manu. Orang-orang Manu beranggapan dalam wanita ini, dalam perempuan ini, tak kira siapa dia, ibu ke, isteri ke, anak ke, janda ke, asal dia perempuan, dalam perempuan ini adalah sarang-sarang syaitan. Dalam tubuh badan perempuan terdapatnya sarang-sarang syaitan, kelab-kelab syaitan. Maka sebetulnya nak jaga syaitan-syaitan ini, syariat Manu mengharuskan seorang perempuan yang masih kecil, walau usianya 6 tahun, dikahwinkan cepat-cepat. Pasal apa? Bila dia berkahwin, dia ada suami, maka suami dia kena jaga syaitan-syaitan dalam badan bini dia. Dan bila suami dia mati, meninggal dunia, ketika nak dibakar mayatnya, isteri yang masih hidup mesti dibakar bersama suaminya. Tapi sekarang syariat Manu dah tak ada lagi dah. Ini realiti. Masa berjalan, sampai di kalangan masyarakat Nasara. Kita tengok masyarakat Nasara, orang Kristian, mereka ada sedikit pahaman macam Hindu. Mereka beranggapan dalam badan wanita, dalam tubuh wanita, banyak terdapat syaitan-syaitan. Sebab itulah padri-padri tak kahwin sampai sekarang. Sebab padri ini seorang manusia, bila dia nak menghampir diri dia kepada Tuhannya, ikut pahaman dia, dia tidak akan mendampingi perempuan. Takut syaitan-syaitan perempuan akan masuk dalam badan dia melalui hubungan dengan perempuan. Sebab itulah padri-padri tak kahwin. Masa berlalu,
Siapa di kalangan masyarakat jahiliah saat kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anggapan yang sama. Mereka menganggap wanita tidak punya nilai, wanita tidak punya maruah, wanita tidak punya kedudukan, no value. Sebab itulah orang-orang jahiliah bila dapat anak perempuan, apa dia buat? Apa dia buat? Di antara mereka bunuh. Beranak anak perempuan, ambil cangkul, korek lubang, siap korek lubang, ambil anak perempuan, campak kambus, tanam hidup-hidup. Sebab pada mereka kelahiran seorang anak perempuan membawa sial dalam kehidupan mereka. Ini satu adat yang berlarutan berabad-abad, berkurun-kurun, di mana masyarakat jahiliah menganggap wanita punca sial dalam kehidupan keluarga mereka. Ini jelas Allah sebut dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa qazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud, cuba tengok tuan-tuan, Allah nak menceritakan keadaan masyarakat jahiliah. Bila mana isteri dia nak beranak, yang resah dan gelisah suami, bukan isteri. Suami yang resah dan gelisah. Bila isterinya sakit nak beranak, suami lari. Suami lari. Hari ini kalau ada bini nak beranak, suami lari, jahiliah juga lah tu. Sebab tu kita berjuang habis-habisan. Sejak dulu lagi kita minta hospital bersalin. Semasa seorang isteri nak bersalin, benarkan, izinkan suami masuk bersama. Alhamdulillah, segala hospital dah terima membenarkan suami masuk. Cuma nak tak nak soalan lain lah. Ini bini nak beranak, dia lari. Itu jahiliah tu. Bila bini dah beranak, nak cari di mana suami dia. Wa idza busyira ahad bil unsa, bini dah beranak anak perempuan, pergi cari-cari cermat. Bini hang dah beranak anak apa? Anak perempuan. Sebut anak perempuan saja, dhalla wajhu muswaddan, berubah muka, jadi lebam, jadi hitam. Wa huwa qazim, dia menanggung satu penghinaan. Itu orang jahiliah. Orang jahiliah beranak anak perempuan hina. Kita hari ini kalau beranak anak perempuan, kalau pertama perempuan, yang kedua perempuan, tiga perempuan, empat perempuan, yang senyum dia bapak dia. Pasal apa? Dia dah kalkulit dah. Bila besar budak ni, besok laku seorang 30,000. Kau kena 4 orang berapa? Itu pula kiranya. Jahiliah tidak. Lahir anak perempuan, muswaddan wa huwa qazim, dia rasa menanggung satu penghinaan. Ya tawara minal qaum. Apa yang dipikir, macam mana aku nak berhadapan dengan masyarakat? Min su'i ma busyra bih, daripada satu khabar buruk yang mereka terima. Khabar buruk. Lahir anak perempuan itu khabar buruk. Ayumsiku ala hunin, apakah aku akan kekalkan anak perempuan ini hidup dengan aku menanggung satu penghinaan? Am yadus, atau kamu saya hidup. Kalau ada, memang ada pun, kalau ada yang menanam dan mengambus anak mereka hidup-hidup, Allah kata ala sa'a ma yahkumun, seburuk-buruk tindakan yang mereka lakukan. Yang penting tuan-tuan, cerita bagaimana masyarakat dulu terhadap wanita. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutuskan di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang berpahaman kolot, yang mengatakan wanita, tak kira ibu sekalipun, tak punya nilai. Di antaranya
Sebab-sebab kenapa Allah turun ayat A'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha